Hello guys, Assalamualaikum. So pada hari ini kita akan belajar tingkatan 5 subjek sains bab 2 iaitu nutrisi. Jadi untuk pengenalan bab 2 nutrisi ni adalah kita kena tahu terdapat berapa kelas makanan yang perlu kita ambil. Jadi nutrisi dan pemakanan yang baik. Dalam badan kita ni kita perlukan 7 kelas makanan utama. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam mineral, air dan juga pelawas. Kalau kita lihat Rajah 10.1 merupakan kelas-kelas makanan utama. Contohnya kalau karbohidrat, roti, nasi, protein, ayam, ikan, daging. Kalau lemak daripada susu, minyak, garam mineral daripada sayur, vitamin daripada buah-buahan. Kita ada air, pelawas pun daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan ataupun kekacang. Jadi mostly kalau kita jumpa doktor ke pegawai kesihatan, dia akan cadangkan kita untuk makan gizi yang seimbang ataupun diet yang seimbang. Jadi apakah itu diet yang seimbang? Jadi gizi yang seimbang ialah makanan yang mempunyai semua kelas makanan dalam nisbah dan kuantiti yang sesuai untuk mengekalkan kesihatan yang baik. So kita ada 7 kelas makanan utama iaitu karbohidrat, protein, lemak, garam mineral, vitamin, air, pelawas. Jadi apa yang perlu, kita bukan kena makan semua dalam kuantiti yang sama. Ada kuantiti yang ditetapkan. Jadi gizi seimbang ni semua makanan tu boleh diambil dalam kuantiti yang sesuai. Contohnya kita kena ambil lebih banyak pelawas, sayur-sayuran, buah-buahan berbanding lemak dan karbohidrat. Jadi dalam bab 2 tingkatan 5 subjek sains ni juga penting tentang nilai kalori dalam makanan. So, jadi nilai kalori ni menentukan sama ada seseorang tu terlebih makan ataupun kurang makan. Nilai kalori ditakrifkan sebagai kuantiti tenaga haba yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap. Jadi dia dikira daripada kalori kal ataupun joule. Unit dia adalah J besar. So, nilai kalori ni penting bagi siapa yang dalam diet. So, untuk mencapai diet yang seimbang, dia kena makan contoh satu hari lelaki 2000 kalori. Kalau dia makan lebih daripada 2000 kalori, maka dia akan bertukar menjadi lemak. Dan 7700 kalori diperlukan untuk membakar 1 kilo lemak. Untuk mengurangkan berat 1 kilo. Nampak tak banyak sebenarnya 7700 tu. So, jadi itu adalah nilai kalori yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. So kita kena tahulah contoh hari ni nak makan nasi lemak berapa kalori, nak makan roti canai berapa kalori, minum air manis berapa kalori, supaya kalori kita tak exceed apa yang kita makan seharian. Bila dia melebihi, contoh satu hari kena makan 2000 kalori tapi kita makan 3000 kalori, satu hari dah terlebih 1000. Kalau kita amalkan 7 hari berturut-turut, maka dah terkumpul lebihan 7000 kalori. Jadi 7700 kalori ditukarkan kepada 1 kilo. So berat kita akan naik 1 kilo kalau setiap hari kita terlebih makan 1000 kalori. Jadi kita dah tahu tadi unit kalori ialah kal, CAL ataupun joule, J besar. Jadi 1 kalori bersamaan 4.2 joule, 1 kilokalori sama dengan 4.2 kilojoule. Ni kena hafal lah dia punya conversion unit dia. Jadi kelas makanan yang berbeza mempunyai nilai kalori yang berbeza. Kita belajar ada 7 kelas makanan. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air, pelawas. Dan setiap satu tu ada nilai kalori dia. Dia tidak sama. Contoh kalau air tidak mempunyai nilai kalori. So kalau nak minum air kosong banyak-banyak pun boleh. Tapi kalau air yang bergula mempunyai nilai kalori yang tinggi. Kita tengok jadual yang ditunjukkan dalam sini. 1 gram karbohidrat 17.2 kilojoule. Protein 22 kJ, 1 gram lemak 38.5 kJ. Jadi dia tak sama. Karbohidrat ni contohnya nasi, protein contohnya daging, lemak ni contohnya margarin ke minyak ke. Jadi kat sini kalau kita lihat lemak ni, kalau kita makan banyak lemak maka nilai kalori dia besar. Kalau makan banyak maka banyaklah kalori yang kita makan. So bahayalah. So antara karbohidrat dengan protein dia lebih kurang je. So kita kena kawal lah nilai kalori kita. Siapa yang nak tahu lebih senang nak kira kalori, bolehlah install aplikasi seperti MyFit, contohnya aplikasi seperti Lose It. Semua tu ada dekat Google Play Store. Kat situ dia boleh kira directly, kena ada internet je.
Dia boleh kira makan nasi lemak berapa, makan nasi goreng ayam berapa kalori dia, kalau kita bersenam 5 minit berapa bakar kalori. Okey, itu semua boleh cari, simple je. Jadi penerangannya lagi, walaupun lemak mempunyai nilai kalori paling tinggi, kita tidak digalakkan mengambilnya secara berlebihan. Seperti yang saya katakan tadi. Kerana dia akan disimpan di bawah kulit, akan menyebabkan kegendutan. Kita tengok penerangan yang lain. Dia kata, protein bukan sumber tenaga utama kerana protein hanya membekalkan tenaga kepada badan kita ketika kandungan karbohidrat dan lemak berkurangan. Okey, jadi kalau contoh kita makan karbohidrat, kita makan lemak, kita makan protein pun kita makan, jadi tenaga tu akan diambil daripada lemak dengan karbohidrat dulu, baru protein. Sebab itulah ada orang dia buat diet Atkins. Diet Atkins ni ialah diet yang makan protein lagi banyak. So maksud dia tenaga tu akan digunakan daripada protein sahaja. Siapa nak tahu diet Atkins tu boleh google lah. Mostly dia akan tak makan karbohidrat langsung, hanya makan protein sahaja. So, nilai kalori makanan boleh ditentukan dengan menggunakan kalorimeter bomb. Ini dalam makmal lah. Kalau nak kira nilai kalori, dia boleh gunakan nama alat tu, nama dia kalorimeter bomb. Okey, kalau kita melihat carta pie yang ditunjukkan, ini adalah peratusan kelas makanan dalam beras. Dalam makanan yang kita ambil, contohnya beras, contohnya lain roti. Tak semestinya roti atau beras tu mengandungi karbohidrat saja. Ada sedikit peratusan lemak, protein dan air di dalamnya. Cuma majoriti dia adalah karbohidrat. Sebab tu kita kelaskan beras ataupun nasi di dalam kategori karbohidrat. So kita kena kurangkanlah makan. So jadi soalan boleh tanya macam mana tentang cara mengira kalori ni. Jadi soalan boleh tanya, kirakan kalori pelajar A yang memakan makanan tersebut. Diberi contoh makanan dan nilai kalori. Jadi jadual seperti jadual kiri dan kanan ni selalu diberi di dalam examination, dalam peperiksaan. Contoh diberi margarin, nilai kalori dia 32, mentega 31, kacang tanah 24.5. Semua dah diberi. So, jadi apa yang berlaku? Kita kena tengok soalan dia. Contoh soalan dia. Ali, waktu malam, waktu makan dia, sarapan pagi makan 100 gram lempeng jagung. 100 gram telur, 200 gram susu. Jadi kita kena darab 100 gram darab nilai kalori empeng jagung tu berapa. Kalau kita tengok, empeng jagung ni diberi dalam jadual ialah 15.3. Maksud dia, 1 gram empeng jagung 15.3 kilojoule per gram. So, kita darabkan dengan 100. Telur dia makan 100 gram. Tengok telur 6.6 darabkan dengan 100. Susu 200 gram. So, susu 2.7 darab 100. So, bila kita kira jumlah kalori dia, kita tambahkan tiga-tiga ni, dapatlah jumlah kalori yang dia makan pada sarapan pagi. Begitu juga pada waktu makan tengah hari dan minum petang. Jadi itu je yang penting dalam permulaan bab 2 nutrisi ni. Kita kena tahu ada berapa kelas makanan, macam mana nak kira nilai kalori dan unit dia apa. So, jangan lupa ulang kaji. Terima kasih.